Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, untuk topik hari ini subtopik 2.2 organ utama pertukaran gas. Okay. Dalam struktur daun ni kita akan melihat tiga proses utama yang berlaku dalam daun, iaitu tukaran gas, transpirasi, fotosintesis. Tiga. Okay, tiga-tiga ni berlaku dalam daun. Okay, jadi kita akan tengok 2.2 organ utama pertukaran gas, 2.3 organ utama untuk transpirasi, 2.4 organ utama untuk fotosintesis. Ketiga-tiganya merujuk kepada daun. Okay. Jadi untuk menjalani proses pertukaran gas, struktur yang terlibat adalah sel pengawal yang mempunyai liang stoma. Okay. Jadi hari ini kita akan melihat mekanisme pembukaan dan penutupan liang stoma. Okay. So kali ini cikgu pilih slide PowerPoint yang dihasilkan oleh Auni Zafirah dan juga Syafiqah Akilah. Okay. Yang pertama, pemilihan cikgu lah. Pemilihan untuk memilih slide. Okay, cikgu suka tengok tulisan yang jelas, senang dibaca. Dan ada ruangan yang disediakan di bahagian bawah ni supaya cikgu boleh selit muka cikgu kat sini. Okay, tak adalah penuh crowded awak punya slide. Okay, awak punya tulisan ni tak payah bersambung-sambung pun tak apa. Tulisan yang jelas, senang kawan awak nak baca. Warna yang menarik. Okay, jangan padatkan awak punya slide. Okay, cukup macam tu je. Dan dalam satu slide, pastikan jangan pack sangat, letak semua maklumat info dalam satu slide. Okay. Jadi kali ni saya pilihlah slide daripada Auni dan juga Syafiqah Akilah. Okay. Bila slide ni simple macam ni, awak pun mudah nak nampak, mudah nak baca dan faham. Okay, apa yang saya explain. Okay. Jadi kita tengok bagaimana liang stoma boleh terbuka. Okay. Pembukaan dan penutupan liang stoma ni bergantung kepada dua faktor. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh yang pertama pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Ni adalah sel pengawal. Kiri kanan bentuk kacang ni. Yang berada di bahagian epidermis bawah. Okay, pengambilan ion kalium yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan oleh kepekatan kepekatan sukrosa yang ada dalam sel pengawal. Okay. Kepekatan sukrosa ni bergantung kepada proses fotosintesis. Pengambilan ion kalium tadi oleh akar. Okay, xylem di akar. Okay, bawa naik sampai ke daun. Okay. Okay, jadi pembukaan stoma ni, tengok gambar rajah di sekeliling sel pengawal ada molekul, ada ion kalium. Dengan kehadiran ion kalium di sekeliling stoma. Okay. Dengan kehadiran cahaya, ni cara nak baca gambar. Dengan kehadiran cahaya, okay, air akan masuk ke dalam sel pengawal. Okay. Air diperlukan untuk sel pengawal menjalankan fotosintesis. Dalam sel pengawal terdapatnya kloroplas. Okay. Ada kloroplas. Okay, jadi kloroplas ni yang akan menjalankan fotosintesis. Maka air diperlukan untuk menjalankan fotosintesis tersebut. Okay, so kita tengok nanti. Disebabkan kemasukan ion kalium dan air inilah yang menyebabkan liang stoma terbuka. Kita tengok penerangan dia. Okey, ni adalah penerangan. Bagaimana stoma terbuka.
Okay, saya cakap tadi ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengambilan ion kalium daripada akar ke daun. Yang kedua, kepekatan sukrosa yang terhasil sewaktu fotosintesis. Okay. Okay, jadi kita tengok dulu one by one. Okay, ion kalium masuk ke dalam sel pengawal. Okay, maka keupayaan larutan akan meningkat. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal akan meningkat. Samalah macam awak bancuh air gula. Mula air kosong kan. Dalam cawan tu air kosong, air pipe biasa. Okay, awak masukkan gula. Dia akan menjadi pekat kan. Okay. Pekat tu kita panggil dia keupayaan larutan itu meningkat. Sebab adanya kehadiran zat terlarut gula tadi. Okay. Bila keupayaan larutan meningkat, automatik keupayaan air akan menurun. Sebab tadi saya cakap kan, gula masuk, air makin pekat. Makin banyak solut, zat terlarut. Okay. Zat terlarut banyak, jadi air dalam bekas tadi berkurangan. Okay. Keupayaan air tu yang berkurangan, bukan kuantiti air. Keupayaan air itu berkurangan sebab adanya zat terlarut tadi. Okay. Keupayaan larutan meningkat, automatik keupayaan air menurun. Okay. Maka disebabkan keupayaan air menurun di dalam sel pengawal, maka air daripada epidermis di bahagian luar akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Awak ingat balik tentang cerita osmosis waktu form 4 hari tu, yang mana osmosis hanya berlaku apabila adanya perbezaan kepekatan. Mana lebih pekat, mana lebih cair, ataupun mana kepekatan air yang tinggi, mana kepekatan air yang rendah, mana keupayaan air yang tinggi, mana keupayaan air yang rendah. Okay, jadi air akan bergerak dari kawasan kepekatan air yang tinggi ke kawasan kepekatan air yang rendah. Ataupun air akan bergerak dari keupayaan air yang tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Jadi dalam kes ni, kawasan keupayaan air yang tinggi adalah di sekeliling epidermis, masuk ke dalam sel pengawal yang mana keupayaan airnya rendah. Okay, ini menyebabkan sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar. Okay, inilah cabaran PDP. Dengan anak saya pun, dia pun kelas, saya pun terpaksa ni. Okey, jadi janganlah. Okey. Jadi sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar. Okey, disebabkan adanya air ni. Okey, sel pengawal jadi segah. Ini akan menyebabkan stoma terbuka. Manakala kepekatan sukrosa dalam subsel juga, macam mana dia boleh mempengaruhi? Okey. Dalam keadaan ada cahaya, fotosintesis akan berlaku sebab dalam sel pengawal adanya kloroplas. Maka bolehlah berlaku fotosintesis. Okay, jadi hasil daripada fotosintesis adalah gula kan, iaitu sukrosa. Maka sukrosa akan menjadi tinggi kepekatannya di dalam sel pengawal. Okay, saya dah cakap tadi, sekiranya solut tinggi, maka air rendah. Jika keupayaan air tinggi, maka solut pula rendah, terbalik. Sentiasa terbalik antara solut, zat terlarut, tak kisahlah apa-apa, garam, gula, apa-apalah. Okay, ni kepekatan sukrosa tinggi, maka keupayaan air akan menurun. Jadi automatiklah air daripada epidermis di luar tu, okay, ini epidermis bawah ya, merujuk pada epidermis bawah, meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Okay, jadi sel pengawal menjadi segah, melengkung keluar. Nanti awak akan belajar kenapa dia melengkung keluar. Kenapa boleh melengkung? Okay, paling awak akan belajar. Dan ini akan menyebabkan stoma terbuka. Inilah yang menyebabkan bagaimana bukaan stoma boleh berlaku. Okey, seterusnya kita tengok penutupan stoma. Okey, tadi kita tengok macam mana stoma terbuka. Ni kita tengok macam mana pula stoma tertutup. Okey. Awak cuma perlu fahamkan satu so that awak boleh jawab dengan awak boleh mudah nak hafal. Kalau faham bukaan je. Kalau nak faham kalau nak hafal penutupan sahaja. Okey, so kita tengok bagaimana proses penutupan stoma boleh
berlaku. Okay. So kita cuma terbalikkan je daripada ayat tadi. Okay, faktor yang mempengaruhi sama iaitu pengambilan ion kalium dan sukrosa. Sama faktornya. Cuma caranya je. Kalau tadi bukaan stoma, ion kalium masuk, ni ion kalium keluar daripada sel pengawal. Okay. Ion kalium keluar, maka dalam sel pengawal tu akan mengalami keupayaan air yang meningkat dan keupayaan larutan akan menurun. Okey, seterusnya apabila air, bila ion ni keluar, solut keluar daripada sel pengawal, maka yang banyaknya dalam sel pengawal tadi adalah air lah. Okey, solut lawannya air kan. Okey, jadi bila solut keluar, air akan meningkat banyaknya. Okey. Air meningkat. Kejap. Okey. Keupayaan air meningkat, maka terbaliknya keupayaan larutan akan menurun. Okey. Air lebih banyak. Ya, air lebih banyak. Cair kat situ. Okey, jadi air akan meresap keluar dari sel pengawal ke epidermis secara osmosis. Okey, ni meresap keluar ya. Tadi meresap masuk, ni meresap keluar. Secara apa? Osmosis. Maka sel pengawal menjadi flaccid dan stoma akan tertutup. Okey. Okey. Okey, seterusnya kepekatan sukrosa ni macam mana pula dia boleh mempengaruhi penutupan stoma. Okey, tanpa kehadiran cahaya. Okey, selama ni awak tahu, awak cuma jawab waktu form 1, form 2, form 3. Stoma terbuka waktu siang, stoma tutup waktu malam. Tapi awak tak tahu kenapa. Okey. Okey, inilah dia ceritanya. Okey, tanpa kehadiran cahaya, tak ada cahaya, tak semestinya malam lah. Okey, tanpa kehadiran cahaya. Okey, fotosintesis tak berlaku. Waktu malam lagi lah, memang fotosintesis tak berlaku waktu malam. Okey, sebab fotosintesis memang sangat memerlukan cahaya, matahari baru boleh berlaku. Jadi tak ada cahaya maka fotosintesis tak berlaku. Jadi kepekatan sukrosa menjadi rendah. Sukrosa adalah solut, zat terlarut rendah, maka air akan tinggi. Keupayaan air meningkat. Sukros rendah, keupayaan air meningkat. Okey, seterusnya bila air banyak di dalam sel pengawal, maka adalah perbezaan tekanan dan keupayaan antara air dalam sel pengawal dengan air di luar sel pengawal. Jadi air akan meresap keluar dari sel pengawal, keluar epidermis secara osmosis. Pergerakan air memang awak kena tahu osmosis. Okey, tak ada resapan ringkas, tak ada pengangkutan aktif. Air memang osmosis. Okey. Jadi bila air keluar, sel akan menjadi flaccid dan menyebabkan stoma tertutup. Okey. Inilah yang menyebabkan penutupan, bagaimana pembukaan dan penutupan stoma berlaku. Okey. Okay, terima kasih untuk Auni dan Syafiqah untuk slide yang cantik dan saya gunakan dan saya boleh gunakan dengan mudah. Okay, terima kasih.